Okay, so untuk hari ni saya akan pergi ke chapter 4. Okay, chapter 4 ni lanjutan daripada statically determinate lah. Okay, so kalau untuk chapter 4 ni adalah statically indeterminate. Okay, dengar suara saya tak? Dengar. Dengar tuan. Okay. Dengar tuan. Okay, terima kasih. Okay, so statically indeterminate. Maksud indeterminate ni kalau trust, so kita kena turn back lah dekat formula. So sebagai contoh, formula untuk trust adalah M tambah R, okay, bersamaan dengan 2J. M tambah R lagi besar daripada 2J. M tambah R lagi kecil daripada 2J. Okay, so yang ini adalah determinate. Itu kita dah belajar kat chapter 2 dah. So bila dia sama dengan, kita tak ada apa yang nak dibetulkan. Tapi untuk yang lebih ni, indeterminate. Okay, kalau korang tengok ni, dia yang lebih adalah M tambah R. Sama ada member yang lebih ataupun reaction force dia lebih. Okay. So antara dua ni lah. So antara dua ni, kita kena kurangkan. Okay, kurangkan ataupun kita kena gantikan dengan unit load. Okay. Dalam chapter 4 ni, pertama sekali, kita mestilah boleh identify redundant member. Redundant member ni maksudnya apa yang kita nak kurangkan. Sebagai contoh, kalau dia indeterminate. Indeterminate ni ada dua. Okay, kalau member, kita sebut dia sebagai internal. Kalau reaction, kita sebut dia sebagai external. Okay. Untuk yang pertama, kita boleh identify the redundant member ataupun reaction. Okay. Yang ini adalah internal. Kalau yang ini adalah external. Okay. Yang kedua, kita boleh derive formula. Okay, formula yang kita boleh hasilkan kat dalam ni, nanti kita tengoklah apa antaranya. Kemudian yang ketiga adalah kita boleh calculate redundant force. Kita boleh tahu. So sekiranya kita kurangkan, berapa redundant force yang boleh terhasil ataupun reaction force. Okay, yang keempat, kita boleh kira untuk internal force lah. Okay. So ini satu part, atas adalah satu part lah. So atas adalah pengenalan, ini adalah apa
outcome yang kita boleh dapat. Okay, so untuk memudahkan dalam chapter 4, saya terus bagi prosedur. Prosedur ni maksudnya step-step yang korang perlu buat untuk jalan kira. Okay. Yang pertama sekali, kita mesti kena cari DOI. DOI ni apa? DOI ni adalah degree of indeterminacy. Okay, kalau macam sebelum ni tak silap saya chapter 2 kita ada belajar dah degree of indeterminacy. Ini berlaku pada indeterminate trust. Yang mana M tambah R akan ditolakkan dengan 2J. Perbezaan 2 ni akan ditolakkan, so dia akan sama dengan berapa DOI lah sebagai contoh. DOI tu adalah degree of indeterminacy. Okay, yang kedua, remove, kita buang sama ada reaction ataupun member. Remove sufficient number of unknown force. Okay, sama ada dia reaction ataupun member. Kalau kita dapat detect member tu lebih, maksudnya kita kena buang member lah. Tapi kalau kita dapat detect reaction dia tu lebih, so maksudnya kita kena buang reaction. Okay, yang ketiga, kira untuk internal force lah. Okay, so kalau force ni sama dengan internal force lah. Internal force untuk determinate. Determinate thrust. Bila kita dah buang, dia akan jadi determinate. Contoh, dia bagi kedua-dua tu pin. Okay, kita perlu buang salah satu pin tu untuk digantikan kepada roller, jadi dia akan jadi determinate lah sebab dia dah seimbang. So yang keempat, kita letak unit load. So place unit load dekat redundant ataupun add redundant location. Okay, yang kelima, kita kira balik internal forces untuk unit load tadi. Selepas tu yang keenam, kita solve redundant member atau redundant forces menggunakan expression. Okay, nanti akan adalah expression dia. So yang ketujuh, kita kena buat tabulate. Tabulate ni macam-macam lah, nanti kita akan buat kat dalam tu. Okay, so yang pertama sekali, ini adalah prosedur lah. So siapa yang salin akan dapat lah, siapa yang tak salin tak dapat lah. Okay, untuk contoh, saya terus pergi ke contoh. Kalau korang tengok dekat dalam slide tu ada nota-nota untuk teori, so korang boleh teruskan lah baca dan fahami. Saya lebih suka untuk menerangkan terus step-step yang korang perlu tahu ataupun jalan kira. Okay, so untuk example, saya fokuskan kepada external terlebih dahulu. Okay, so saya fokuskan kepada externally indeterminate thrust. Bermaksud di bahagian luar.
Maksudnya bahagian reaction lah. Bila external ni maksudnya reaction. Tapi kalau dalam soalan, dia tak bagi tahu. Dia tak bagi tahu yang mana external, yang mana internal. Korang kena pastikan lah. Korang kena kira M tambah R lebih daripada 2J ataupun tidak. Kalau lebih, korang kena cari sama ada member yang lebih atau reaction yang lebih. Kalau member, dia akan jadi internal. Kalau reaction atau support, dia akan jadi external. Okay, next. Saya tak pasti sempat ke tidak sebab dia agak panjang, tapi saya cubalah habiskan untuk satu example. Okay, so ni antara soalan dia lah. Kalau dalam soalan ni, apa yang kita boleh tengok, dia tak ada pun bagi tahu yang ini adalah untuk chapter 4. Okay, tapi sekiranya korang jumpa soalan yang korang perasan member dia lebih, okay, reaction dia lebih, so korang kena asingkan lah yang mana indeterminate, yang mana determinate. Sebab tu pentingnya korang buat determinasi punya kaedah tu. M tambah R bersamaan dengan 2J atau lebih 2J. Okay, so kat sini korang boleh tahulah yang mana determinate dan mana indeterminate. Kalau determinate, korang buat macam biasa. Kalau indeterminate, apa yang korang perlu buat? So macam ni lah. Contoh gambar dia adalah okay, so ini antara contoh soalan dia. So dia dah bagi dah untuk external punya force 2.8 dan 2.5 kN. Okay, so bila jumpa soalan macam ni, first sekali yang korang perlu buat adalah determinasi lah. Okay, so yang pertama sekali buat untuk determinasi. Okay, yang ini saya rasa nak buat warna merah. Tak apalah, biarlah warna hitam. Okay, so M berapa, R berapa, J berapa. So M kalau kita kira kat sini 2, 4, 6, 8, 9. So 9.
Reaction force. R adalah reaction force. So reaction force tu kalau korang tengok kat sini, kedua-dua tu adalah pin. So bila pin dia akan jadi 4 lah. Dan join 1, 2, 3, 4, 5, 6. So masukkan dalam formula M tambah R bersamaan dengan 9 tambah 4 sama dengan 13. 2J 2 darab 6. So bersama dengan 12. Okay, so M tambah R bersama dengan 13 lebih daripada 2J sama dengan 12. So degree of indeterminacy bersamaan dengan 13 tolak 12, korang akan dapat 1. Okay, bila 1 macam ni, korang kena bagi tahu apa yang perlu dibuat. Sebagai contoh, kalau korang perasan kat sini adalah R bersamaan dengan 4. Jadi susah untuk kita buat sekiranya R bersamaan dengan 4. Bila korang nak cari reaction force tu, nanti Y ada 2, X ada 2. Jadi dia tak akan selesai lah. So apa yang kita boleh cakap kat sini adalah total reaction more than 3. So redundant force must be external redundancy. Okay, so kita dah beritahu dah. Sebabkan reaction tu lebih daripada 3, jadi dia susah. So dia punya redundant force adalah pada external redundant. Okay, kedua, remove redundant forces. Ini saya buat step by step supaya nanti korang senang nak rujuk. Okay, so remove redundant forces. Sebagai contoh, kita jadikan dia kepada roller lah. Okay, kalau kita nak buang tu, kita dah tahu dah nak buang yang mana. Sebagai contoh, ini adalah gambar dia. Okay, so sebagai contoh, kalau terpulang dekat mana yang awak nak kurangkan, kalau dekat A ni nak still biar kepada pin, biarlah pin. So yang mana nak dijadikan roller, so saya letak kat sini. So apa yang saya boleh tulis dekat sini adalah point D replace as roller. Okay, so sebagai contoh macam itulah. So apa yang korang buang adalah remove dx. So kat sini yang ada adalah ay. So akan ada ax. So akan ada dy. Kat sini kita ada 2.5. Sini kita ada 2.5 juga. So kat sini kita ada 2.8 km. Okay, next. Kalau korang tengok dekat step tadi adalah calculate internal forces. Okay, so bila korang dah buat, bila korang dah buang, so yang gambar yang dekat sini, yang atas ni, dia adalah determinate. Jadi calculate determinate. Okay, internal forces. Okay, so bila kita dah buang, so kita teruslah buat untuk internal forces. Sebagai contoh, kita kena cari dulu AY. Okay. Sum M A
bersamaan dengan kosong ikut arah jam adalah positif. Okey, apa yang saya boleh tengok dekat sini adalah 2.5 darabkan dengan 2 meter tambah 2.5 darabkan dengan 4 meter tolak dy darabkan 6 meter tambah 2.8 darabkan dengan 1.5 meter. Okey. Ini sama dengan kosong lah. So, korang akan dapat dy 3.2 kN arah atas. So yang ni nanti korang boleh tengok lah cara pengiraan dia. Okay, kemudian Fy sum Fy bersama dengan kosong arah atas adalah positif. So dy tambah ay tolakkan dengan 2.5 tolakkan dengan 2.5 bersama dengan kosong. So ay korang akan dapat 5 tolakkan dengan 3.2 korang akan dapat 1.8 kN. So 1.8 kN ni akan arah atas lah. Okay, seterusnya adalah sum fx bersama dengan kosong. So kita ada ax bersamaan dengan 2.8 kN. So dia akan arah sini. So next kita kena cari internal forces. Sebab ni nombor 3 kita masih lagi belum selesai. Jadi kita kena buat balik lah. Okay, so kita kena tulis balik. Kat sini ada 2.8. Okay, so sini adalah 2.8. Silap. 1.8. Kat sini adalah 2.8. Sini adalah 3.2. Sini 2.5. 2.5. Sini adalah 2.8. Okay, so bila macam ni korang akan cari internal forces dan korang akan dapat kat sini adalah 5.2. So kat sini 5.2 kN. So yang ini 4.3 kN. Yang ini adalah 4.3 kN. Saya terus buat internal forces ya. Sebab internal forces ni adalah benda yang berulang. So harapnya korang boleh carilah. So yang dekat sini adalah 3. So kat sini negatif 3 kN. Kat sini negatif 24. Kat sini adalah positif 1.8 kN. So yang sini adalah negatif juga, negatif 5.36 kN. Yang kat sini adalah positif, tension 2.5 kN. Okay, tinggal lagi satu. Yang lagi satu adalah 1.14. Yang ini adalah positif lah, 1.14 kN.
So siapa-siapa yang ni bolehlah untuk cari nilai ni berapa. Okay. Okay, next. Kecil sangat pula tulisan ni. Next adalah step yang keempat. Kita perlu place, dia sama dengan chapter 3. So yang keempat, kita perlu place unit load, okay, untuk redundant location. Okay, apa maksud redundant location? Okay, dia macam ni. Yang ini korang memang kena banyak lukis lah. Dan banyak kena kira reaction force. Okay, tadi korang buang yang dekat D. Okay, so sekarang ni korang kena tambah dekat sini 1 unit load. Okay. So korang kena kira balik lah macam mana nak dapatkan. Kalau saya tengok dekat sini, untuk external forces jangan masukkan external forces tu yang ni. Okay, so yang ni jangan masukkan lah. External forces ni kita buang, kita letak 1 unit load saja. So 1 unit load, kalau untuk sini akan dapat kosong lah. So tak kisahlah atas ke bawah. Tapi untuk nilai sini tiada. So 1. Sebabkan dia berlawanan dengan D. So sini A, sini D, sini D, sini B, C, E, F. Okay. So kiri kanan 1. So korang kena carilah balik dia punya internal forces. So kalau saya cari dekat sini, ini sebagai 1, ini pun 1, ini pun 1. Okay, so yang lain tu dia akan jadi kosong lah. Dah tak ada apa lagi nak diimbangkan. So dia akan kosong. Okay, bila korang dah buat ni sampai 4, next step dia adalah internal forces ni korang dah settle tadi. Okay, place 1 unit load pun dah. Kemudian tabulate. Silap ni, sepatutnya nombor 6 adalah tabulate. So saya betulkan kat sini lah. Sini adalah nombor 6, sini adalah nombor 7. Okay. So 4 ni dah mewakili 4 dan 5. So saya teruskanlah dengan nombor 5, iaitu tabulate. Okay. So tabulate ni lagi panjang daripada chapter 3. Sampai nombor 4 ni tak silap saya semua sama. Okay, semua sama dengan chapter 3. Cuma chapter 3 tu dia ada horizontal atau vertical. Tapi dekat sini bergantunglah kepada reaction apa yang awak buang. Kebiasaannya kita akan buang untuk, dia boleh jadi arah Y dan arah X. Tengoklah kedudukan beam ni macam mana, kedudukan truss ni. Okay. So untuk tabulate, yang pertama sekali yang perlu ada adalah member. Okay, macam sebelum ni kita ada member, kita ada length, L. So terpulanglah, kalau nak dalam meter pun boleh, tak ada masalah, length. Okay, seterusnya kita ada area, iaitu meter kuasa 2. Okay, seterusnya kita kena ada N besar, kita dah cari tadi. N besar ni adalah yang belum letak unit load. So N kecil, N ni kita letak sebagai unit load. So kita kena letaklah kat sini N apa. Kalau macam tadi kita tukarkan kepada point D, so kita letaklah ND. Okay, sebagai contoh. Okay, apa lagi yang perlu ada? So kalau nak memudahkan, kita terus buat N, ND, L over A. Kemudian dia ada N kecil D kuasa 2, L over A.
Okay, seterusnya P bersamaan dengan N tambah N D ND diharapkan dengan DX. Yang P ni kita kena cari selepas kita dah dapat formula. Okay, sebagai contoh, dekat sini kita ada member AB, kita ada BC, kita ada CD, kita ada EF, kita ada BE, kita ada CF, AE, BF dengan DF. Kalau lagi banyak member tu lagi banyak lah yang kita perlu buat. Okay. Okay. Kalau yang lain-lain ni korang dah dapat sampai ND, ND kecil darab L yang ni. Okay, dah sampai sini. So, dekat sini korang kena cari dia punya sum lah. Berapa. Kat sini pun korang kena cari sum dia berapa. Okay. So, bila dah dapat kedua-dua ni, P tu korang biarkan terlebih dahulu sebab P tu korang kena cari DX. D yang korang buang tadi. Okay, next. Yang korang perlu cari adalah sum NL ataupun sum N kecil L over AE, ataupun saya buat proper over AE tambahkan dengan sum ND kuasa 2L over AE bersamaan dengan kosong. So nanti nilai DX tu yang korang akan cari. Sebagai contoh, kalau dekat dalam ni saya dapat sum untuk dekat sini adalah 46,000. Saya dapat dekat sini adalah 10,000. Okay. So nanti awak akan bahagikan dekat bawah ni lah. Kat sini korang akan dapat 46,000 over E tambahkan dengan 10,000 over E. Oh silap. Dekat sini ada lagi terlepas. Saya terlepas pandang. So dekat sini adalah DX. Ni formula lah. Kalau DX, DX lah. Kalau AX, AX lah. So DX ni dia akan, saya hijaukan dah. Okay, DX. Ini adalah formula dia. Okay. Yang mana dekat sini dia akan tinggalkan kepada DX bersamaan dengan kosong. Okay. So nanti kalau korang pusing korang akan dapat DX bersamaan dengan negatif 4.6 kN. So yang ni korang kena letaklah nilai dia apa. Unit kat sini kena ada lah. Okay, kat sini pun kena ada unit. Korang kena tahu unit. So macam mana boleh tinggalkan kepada KN. So DX ni kita dah dapat negatif. Baru korang masukkan dekat P sebagai contoh. So kat sini kalau korang tengok contoh yang pertama saya dapat N dekat sini adalah 5.2, sini 1. Okay, jadi kosong silap. 5.2 tambahkan dengan ND. ND 1 darabkan dengan negatif 4.6. Okay, so dekat sini korang akan dapat
5.2 tambah 5.2 tolak dengan 4.6, korang akan dapat 0.6. So nanti korang akan selesaikan lah sampai bawah. So itu sahaja dia punya jalan kira. Okay. So jalan kira untuk chapter 4 macam ni lah. Yang ini untuk external forces, external redundancy. Okay, so ini adalah step dia. Pertama sekali, okay, saya recap balik. Pertama sekali, korang cari determinasi. Okay, determinasi tu korang nak tentukan sama ada berapa DOI dia. Ada 1 ke 2 ke 3 ke. Okay, sebagai contoh yang saya dah buat kat sini lah. So kat sini saya dapat 1. Kemudian kita removekan redundant force. Sebagai contoh, kita dah tahu dah dia punya total reaction dia lebih. Jadi kita kena kurangkan. Sebagai contoh kat sini D. Saya kurangkan dekat D, jadikan sebagai roller. So kita buang DX. Okay. Kat sini korang kena mention lah DX. Okay, seterusnya calculate internal forces. Bila kita dah buang, kita kira internal forces macam biasa. Sebab dia dah jadi determinate. So korang dah dapat, korang cari internal forces pula. Step dia sama dengan chapter 3. Kemudian seterusnya korang letak unit load. Yang ni step dia pun sama, cuma step unit load kat sini korang letak dekat mana yang korang buang. Sebagai contoh DX. Yang korang buang, korang letak. Terpulang lah, nak arah kanan ataupun kiri, terpulang mana-mana pun boleh, tak ada masalah. Okay, seterusnya korang buat table. Table ni ikut step apa yang ada dekat sini lah. Sebagai contoh, member, length, area, internal forces actual, internal forces visual, kemudian NDL over A. Kalau ada A lah, kalau dia beri A. Kalau dia tak beri A, korang kira kat bawah nanti, dekat sini, formula sini. Okay, kalau dia dah beri, korang bahagikanlah terus dengan A. Kemudian ND kuasa 2L over A. Kemudian last kali, bila korang dah buat, dah dapatkan berapa DX, korang masukkan balik dekat dalam P. Okay. So, ada persoalan tak untuk chapter ni? Untuk external, saya belum nak masuk internal lagi. Ada soalan tak? Doktor. Ya. Yeah. Yang dekat apa tabulate tu, yang tu saya kurang jelas lah. Ya, sebab yang dia punya hujung tu macam mana? Tabulate? Yang dia punya jadual tu saya kurang faham. Dekat belah mana yang tak faham? Okay, ni saya dah share ni. Yang mana? Tabulate, tak silap saya sebelum ni korang dah buat sampai, sekejap korang dah buat sampai sini, betul tak? Untuk chapter 3. L ni adalah length. So length member lah. So korang kena cari length member dia berapa meter. Area tu kat dalam soalan dia dah bagi dah. Area sebagai contoh kat dalam soalan ni dia dah bagi dah. AE, EF, FD, AB, BC, CD. So dia dah bagi 0.0006 meter kuasa 2. Okay, so kat sini korang kena bagi, kena tentukan lah yang belah mana, member yang mana. Seterusnya N. N ni adalah internal forces. N adalah internal forces. Tapi internal forces untuk actual work. Actual work tu yang first korang cari, yang belum letak unit load. Yang ini juga adalah internal forces, tapi yang ini untuk unit load. Kalau dia negatif, nilai dia negatif lah. Kalau positif, positif lah untuk internal. Okay, internal forces ni. Sebagai contoh, kalau kat sini positif, kat bawah ni boleh jadi negatif lah. Okay, terpulang dekat nilai dia tu.
Kemudian korang darabkan N darab D, N darab ND darab L over A. So yang ni korang bahagikan je lah macam biasa. Okay, internal forces darab dengan internal forces unit load, darabkan dengan length, darabkan bahagi dengan A. So sama. Yang ini pula N kuasa 2. N kuasa 2 yang mana? N maksudnya internal forces unit load kuasa 2 darabkan dengan length over A. So yang ini korang kena cari jugalah. Ini yang baru. Okay. Ini yang chapter 4 punya. So bila dah sampai sini, korang kena cari sum. Sum untuk setiap kolom ni lah. Okay. So ada sum dia ni berapa, korang kena dapatkan. Dekat sini saya dapat 46,000 dengan 10,000. So bila dah dapat 46,000 dan 10,000, ini adalah formula dia. Sum N ND L over AE. Okay, tambahkan dengan sum N kuasa 2L dx. Dx ni dia universal. Okay, dia boleh jadi AX, dia boleh jadi dx, boleh jadi dy. Ini bergantung dekat mana yang awak remove. Okay, remove redundant lah. Remove redundancy. So terpulang lah. Kalau dx yang awak buang, dx lah awak letak dekat sini. Jadi bila dah dapat 46,000 over E. Sebab 46,000 ni tadi, dia adalah dah dibagikan dengan A. Yang ini. Kat sini adalah N NDL over A. Jadi yang tinggal adalah E. Sama juga dekat sini. So sini N kuasa 2 L over A. Okay, jadi dx tu dia akan kekal lah sebab dx ni yang kita nak cari. So bila korang pusing-pusing nak dapatkan yang ini, sebagai contoh saya buat 10,000 dx over E. Okay, sama dengan tolak 46,000 over E. So dx sama dengan negatif 46,000 over E bahagi 10,000 over E. So 10,000 AE ni dah boleh potong. So 46,000 bahagi dengan 10, korang akan dapat negatif 4.6. Okay, N yang ini korang kena cari nilai unit ni. So korang kena tahulah unit ni apa. Dia unit apa. Okay, yang ini pun korang kena tahu unit dia apa. Baru korang boleh tahu dapat KN. So bila dah dapatkan negatif 4.6 KN, guna negatif 4.6 KN ni dekat dalam formula table yang ujung ni. Ini adalah formula dia. N tambah ND darab DX. DX ni saya tak boleh hitamkan lah. DX ni dia universal. Dia boleh jadi tempat yang lain. So kalau macam dalam soalan ni dia jadi DX. So kita letaklah DX. So korang kirakanlah sebagai contoh N saya dapat 5.2 positif. Tambah dengan 1.6. Tambahkan dengan 1 sebab N kecil tu saya dapat 1. Darabkan dengan negatif 4.6. Sebabnya dx tadi adalah negatif 4.6. So kalau korang kira, korang akan dapat 0.6. So macam itulah. Dan seterusnya sampailah habis kat bawah. Okay, faham? Oh, faham betul sebab tadi saya tak tahu yang E tu macam mana hilang. Oh, okay. Terima kasih doktor. Sama. Ya. Nak tanya yang E tadi tu apa maksud dia? Apa? Yang E tu dalam formula tu kan ada E. E. E tu adalah elastic modulus. Setiap dalam soalan kebiasaannya kadang-kadang dia bagi, kadang-kadang dia tak bagilah. Kalau tak bagi dia boleh jadi constant. Kebiasaannya E, kalau trust dia bagi, saya tulis kat sini, E kebiasaannya adalah 200 gigapascal. Elastic modulus.
Sebelum-sebelum ni soalan pun ada kan, tapi kalau dalam soalan ni dia tak bagi. Jadinya dia sebagai constant, korang bolehlah potong, tak ada masalah pun. Sebab tu dia boleh mati. Itu adalah elastic modulus lah. Okay, ada lagi? Ada lagi soalan? Kalau tak ada, saya nak stopkan kelas ni sebab saya ada meeting sekejap ni. Okay, ada lagi? Doktor, Ya. Saya. ujian 1 masuk sampai berapa? Ujian 1, 1, 2, 3. Esok esok malam. Alright, thank you. Alright, esok malam tau. 1, 2, 3. Okay, ada lagi? Kalau tak ada, kita tamatkan kelas. Tak ada. Ada berapa orang ni? 22, 23, 24, 25, 26. Kita ada 27 ni. Okay. Tadi saya awal kelas saya ada buat quiz. So siapa yang tak jawab quiz tu nanti boleh mesej saya lah. Okay. So nanti kita buat satu masa untuk buat quiz yang lain. Okay. Nanti mesej lah saya siapa yang tak jawab. Ramai juga tadi quiz 1 yang tak jawab. Quiz 2. Okay. So kalau tak ada, saya tamatkan kelas sampai sini. So boleh saya dah sediakan assignment untuk chapter itu chapter 3. So chapter 3 ke chapter 2? Chapter 2. So nanti korang boleh tengok lah dekat dalam outer. Dan korang bolehlah jawab. Saya rasa saya dah buka pukul 3. Okay, so kalau tak ada apa-apa, terima kasih. So nanti korang boleh teruskan dengan jawab assignment lah. Okay, bye. Assalamualaikum. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Thank you, doktor. Saya nak tanya, Boleh.